Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan di waktu duha ini dalam kuliah duha di Masjid Al-Ittihad Sungai Baru Hilyak, Kuala Sungai. Dan juga terima kasih saya ucapkan pada pihak Kopi Sumak yang merupakan tajaan kita Hafana Marketing Sdn Bhd, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa pentadbiran masjid, seluruh ahli qaryah, asatizah, ustaz-ustazah, para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, penonton-penonton yang sedang menyaksikan pada waktu ini, muslimin muslimat, moga-moga semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini dapat kita dipertemukan oleh Allah dengan ketentuan dari Allah. Dan pagi ni saya pun rasa bertuah lama agak kita tak turun Kedah ni, tapi macam saya sebut semalam lah di masjid Taman Rakyat malam dalam bulan 7, 8, 9, 10 ni banyak program di Kedah lah. Alhamdulillah yang dah diatok. Seronok pasal kita tak payah nak pedas sangat cakap tu. Bukanlah duduk sana tu pedas sangat. Sana kadang kena pedas sikit pasal takut orang tak faham. Kita amboi macam dia seorang orang Kedah. Kita pun kena ni lah sikit. Pasal awal-awal dulu saya duduk ayam pun habang orang kolepak. Jadi mereka macam mereka tak apa nak sampai. Jadi kita pun kedah lah sikit. Balik negeri kita tanah-tanah tumpah darah airku ni tak payahlah. Senanglah kita cakap pun. Nah, insya-Allah. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ni dengan tema Ma'al Hijrah, kita akan kongsikan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat untuk semua sekali. Tajuknya adalah tentang berhijrah ke syurga. Berhijrah ke syurga. Kita dalam hidup, Nabi SAW mengajarkan supaya matlamat cita-cita kita untuk nak pergi syurga ni adalah matlamat dan cita-cita kita semua. Bukan setakat Nabi, malah kita sebagai umat pun Nabi ajak kita
kena ada wawasan nak pi syurga tu kena ada. Sebab itu dalam banyak-banyak doa, antara doa yang Nabi ajak supaya jangan duk tinggal. Apa doa? Doa minta syurga pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah, ringkas doa dia. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Tu doa dia. Sekali lagi nah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tu doa makan maklum. Lapang apa? Baru kena bubuk tadi. Nah, bubuk di Syahab tadi sedap tu. Kan? Pak Long nak belanja, orang lain belanja. Lambat Pak Long, ada orang belanja dulu kan. Apa dia doa dia? Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Tu. Apa maknanya? Ya Allah, kami mohon padamu syurga dan apa jua jalan yang bawa kami pi syurga, sama ada dengan cakap-cakap kami dan perbuatan kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Senang. Kata panjang lah Ustaz. Apa-apa. Qaulin, amalin. Apa dia tu? Ringkas je lah Ustaz. Diskaun lah sikit. Benda cuti sekolah ni ada. Aku diskaun sikit. Kalau panjang sangat, ada. Ringkas sikit. Allahumma inna nas'alukal jannah. Cukup. Itu je. Ya Allah, kami mohon padamu syurga. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam kebanyakan doa-doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan doa yang Nabi ajak ringkas-ringkas. Salah satu daripada adab dalam berdoa, jangan duk bersajak. Jangan bersajak dalam doa. Malah ada dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi, anak mereka yang tadah tangan doa, dia macam bunyi macam sajak. Sampai hujungnya, tak tahu apa benda hak dia nak. Ya Allah, langitmu tinggi, apa bumi dalam ni, syurgamu luas, ada sungai mengalir bidadari cantik. Dah nak apa ni? Dah hujung nak apa? Tengok doa-doa Nabi banyak ringkas kan? Ya Allah, aku mohon padamu syurga. Selesai. Orang lewang, anak apa ni? Nak apa? Straight to the point. Tapi janganlah ringkas sangat. Ya Allah, syurga satu. Tak boleh. Tu mamak boleh buat itu baru. Tarik satu. Boleh lah. Syurga bukannya tarik. Dia doa pada Allah Ta'ala ni minta dengan penuh kesungguhan. Sebab itu doa minta syurga. Dan sebab itulah juga Nabi SAW pernah cerita waktu Nabi balik saja daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi menceritakan ketika sahabat tanya, Ya Rasul, macam mana keadaan gambaran syurga tu lagu mana? Cuma mana indah cantiknya syurga tu lagu mana? Apa yang Nabi kita SAW sebut? Syurga tu lagu mana? Ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wala khatrin ala qalbin bashar. Nabi kata syurga ni satu tempat yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati dan tak pernah dilihat oleh mata. Itulah syurga namanya. Pasal apa Nabi kata lagu tu? Pasal ada orang kadang dia cuba nak membayang. Macam kita lah, orang balik Cameron Highland ke, orang balik pada mana, Maldives ke mana, dia cerita kat kita, oh tempat tu syok, ayak dia, apa tu, hotel dia, bilik dia, lagu ni punya orang hak mai, hak makan, hak nu apa. Kita boleh bayang lah, kita tak sapi. Dia boleh cerita. Tapi Nabi nak beritahu tak? Hang bayang tu pun bukan lagi. Yang kata syurga tu, hang cuba duk bayang pun, hak bayang tu belum, bukan hak tu. Bukan hak tu. Pasal ada orang kan macam tu. Kadang dia pergi rumah orang kaya-kaya apa kan. Oh, macam syurga. Syurga apa? Mana syurga? Syurga, nak bak kata, lagi lawa, lagi cun, lagi indah lagi syurga tu. Padahal hak kita ni, manusia, kita rasa hak tu, kemas dah. Tapi memang, saya biasa agak pergi rumah orang kaya-kaya ni, kadang kita, dia punya kaya, kita jadi senak. Ada seorang datuk tu, kawan-kawan kita jugalah. Lama tak jumpa dia. Kata, Tok, lama tak jumpa. Tok, daripada mana ni? Daripada mana? Dia abang lah daripada mesyuarat lah apa, jumpa itu meeting lah apa. Datuk sebenarnya duduk di mana?
Lepas tu dia kata saya, Ustaz, rumah yang mana? Rumah yang mana? Dia tanya saya balik, saya tanya dia duduk mana? Dia tanya saya balik, rumah yang mana Ustaz? Saya salah tanya ke dia salah dengar apa? Rumah hak mana? Rumah dia ada 8. Baru ni dia renovate rumah dia, 5.5 juta. Renovate, faham tak? Renovate. Cirit aku dengar. Apa punya kaya punya orang ni, apa jadi ni? Tapi tak apa, tara-tara tu, masjid mu ada sponsor. Masjid beli air, apa mikrofon, kukak, dia bagi. Dia kata apa bunyi lagu ni? Pum dia bagi lah. Dia bagi bukan menatang ni saja. Menatang dah apa mikrofon ni lah. Dia bagi hak box tu teringat, dia bagi lah. Tu hak buat konsert tu dia bagi. Meletup masjid lah. Dia kaya, duit banyak. Kita tumpang jamban rumah dia, tandas rumah dia. Tak jadi buang. Banyak tempat tekan. Kata lu hak mana satu ni? Tak jadi nak buang. Banyak tempat tekan. Dia ada hak tekan ni, ayam tu dia pancut tinggi sikit. Hak ni dia tekan, dia tembak bawah. Oh jenuh. Sehari aku tekan tadi, tembak punggung jenuh. Jenuh. Bukan masuk ubat punggung, masuk ayam punggung. Jenuh ni benda tu. Dah tak jadi. Kata tu, apa hebat kan ni? Ustaz nak tandas biasa dah. Tandas orang gaji, ni apa, orang gaji dia dah. Ujung mana? Oh, kita ni parah orang gaji dia lah. Dia paip apa tu. Dia ada tukang-tukang. Kaya sangat. Tu pun kita kata macam syurga. Ada satu datuk tu dia duduk mana? Duduk Kelang. Dia toki rempah. Oh ya Allah, rumah pun sama. Rumah dia besar. Rumah dia ada surau. Dalam rumah dia ada surau, bayangkanlah. Tu yang tak pergi surau pun. No? Dalam rumah ada surau. Kita kena pergi surau. Dia ada rumah ada surau. Dahsyat. Ni lantai rumah dia tu, bawah tu ada ikan. Ikan duk lalu bawah. Kata itu dia. Dia sebenarnya dia kolam. Tapi sebab dia sambung ke lantai rumah dia, bawah tu dia jadi nampak macam kita jalan tu. Bawah tu ikan kan macam kita jalan tayak lah. Gaya lah nampak ke tu. Udah. Kemas. Lantai bawah ada ikan. Kita kan bawah lantai kita kan lipas. Tikui apa kan. Boleh lah. Tu pun orang kata rumah macam syurga. Nah kan. Tak ada. Syurga dia jauh lebih indah. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Kata Allah, bersegeralah kamu, lumba-lumbalah kamu untuk ke arah pengampunan Allah dan syurga yang disediakan seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Ingat, segala orang yang ada atas dunia ini Allah akan masukkan dalam syurga dengan syarat dia kena bersungguh-sungguh main masjid, jaga semayang, aurat syariat, mana yang halal haram dia jaga, insya-Allah jadi penghuni syurga. Apa syok sangat akan masuk syurga? Syok. Pasal dalam Quran Tuhan sebut, walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Dalam syurga nanti, apa yang hampa minta, semuanya Allah Ta'ala akan bagi. Semua yang kita minta Allah akan bagi. Pasal ada orang ni, kadang dalam dunia, dia tanya macam-macam. Dia kata, Ustaz, dalam syurga ada durian. Ada durian tak? Durian. Dia sibuk dengan durian dia tu. Daripada dunia sampai ke mati tu. Dia pun tak tahu dia meninggal makan durian lah tu. Banyak nak makan. Panas sampai kepala. Nak durian. Dalam syurga punya banyak Nabi, dalam surah apa? Al-Waqi'ah kan. Banyak buah-buahan dalam syurga disediakan. Apa buah-buahan paling kita tak sangka ada dalam syurga? Buah apa? Wa talhim mandud. Surah Waqi'ah. Dan pokok-pokok pisang yang bersusun elok. Pisang. Pisang tu makanan dalam syurga. Apa ingat kurma saja? Kurma. Pisang tu makanan dalam syurga. Dalam syurga. Tu yang kita duk tengok noh. Pergi masjid hari Jumaat pun ada dia letak pisang noh. Supaya ada cita-cita pergi syurga noh. Tapi kalau duk makan pisang standan pun tak mayang subuh, sama kan. Pulun makan pisang. Orang perempuan dia tanya, kerap makan pisang? Ni tanda-tanda ahli syurga. Syurga. Subuh pukul 11 pagi. Syurga apa? Pulun makan pisang tak jadi.
Tapi tak ada lah disebut di sini pisang apa, awak ke pisang tanduk, tak ada lah. Dia kata pisang-pisang. Itu makanan yang disedia, nikmat dalam syurga. Banyak lagi yang ada dalam syurga. Apalagi Tuhan sebut dalam Quran. Wa ma'im maskub. Dan air yang turun mencurah-curah macam air terjun dalam syurga. Air yang mencurah-curah ni bagi kita orang Melayu, kita orang Malaysia, kita tak berapa feeling sangatlah. Air terjun mencurah-curah. Biasalah. Kita pun banyak air terjun. Bukan terjun lagi dah. Banjir siap. Jadi bagi kita biasalah air terjun ni. Tapi tuan-tuan kena tahu, syurga bukan untuk orang Malaysia saja. Satu dunia ni semua kan. Siapa dalam dunia bangsa paling suka air terjun? Orang Arab. Orang Arab tuan-tuan, dia suka main Malaysia ni, salah satunya dia suka pergi air terjun. Dia suka air terjun tu pasal tak tahu siapa. Sana kan payah nak jumpa syalalat tu kan, apa ni air terjun. Dia suka Malaysia tu. Hujan ke apa. Sana kan lama sekali hujan. Lama tu je sekali hujan banjir. Depa payah ni 6 bulan sekali hujan, tu pun sat. Berapa titik turun. Dia payah luar ke, payah nak hujan. Tu dia seronok mana hujan. Kawan saya dulu buat apa? Dulu dia panggil Uber, lah ni panggil Grab. Uber dulu kan, yang bawa orang pelancong apa kan. Kawan-kawan saya bawa naik Cameron Highland. Arab tu kan sampai dekat mana kalau nak ikut tapah tu, apa Lata Iskandar ke apa? Kan ada air terjun tu. Dia punya perhatian, masya-Allah, Allah, dia seronok nampak air terjun. Allah macam kita nampak Kaabah. Dia nampak air terjun. Allah, dia berselawat istighfar semua. Seronok. Dengan jubah-jubah dia terjun. Oh, syok dia syok. Kawan kita lah saya. Dia masuk kereta balik, naik lagi hujan. Dia buka tingkap, Allah, hujan. Dia seronok air mencurah-curah. Patutlah bila baca Quran Tuhan kata nikmat dalam syurga, air turun mencurah-curah. Orang Arab dia suka. Dia suka tu. Kita tak larat dah. Sampai air atas, air bawah banyak dah. Tak padan dah jadi dah tu. Tapi orang kita paling suka apa dia? Ya, hak ni saya ingat apa ni, Arab tak Arab semua pakat suka, iaitu Allah Taala menjadikan inna ansha'nahunna insya'a, dijadikan bidadari secara langsung, live depan mata kita. Itu bidadari. Sebab itu orang lelaki-lelaki, ni bab bidadari, orang perempuan meluat lah muka bidadari tak habis-habis. Orang lelaki-lelaki memang dia bagi buah semangat. Bidadari dalam syurga ni hak seronoknya diciptakan langsung, bukan ready stock. Bukan, dia upon request. Tuan-tuan boleh minta hidung Jerman, mata Rusia, pipi Siam sikit. Dia orang Siam. Sukalah dapat kopi apa ni. Sukalah dia suka dapat pipi ni Siam dia. Dan dia ada spek-spek dia. Tuan-tuan boleh minta lah pada Allah syurga kan. Minta lah apa pun dapat. Bidadari. Dan yang menariknya lagi, dijadikan dia tu pula dalam keadaan mencintai lelaki tu. Maknanya kalau kita tu masuk dalam syurga, dia duk sayang kat kita dah. Perempuan di dunia jenuh mengayat. Jenuh bagi ayat barulah tu pun sikit. Kan? Dapat dia renyih pun jadi dah. Oh, dia suka aku apa. Bagi kena mengayat, kena apa budak lah ni kita apa, pick up line. Pick up ayat mengorat lah. Apa persamaan awak dengan cicak? Cicak melekat di dinding, awak melekat di hati saya. Allah. Nah, boleh ambil ayat tu? Boleh. Tukar mendatang lain bewak ke apa? Kan? Apa persamaan awak dengan bewak? Kan? Tapi bidadari tak payah. Tak usah. Dia sendiri akan mai dengan keadaan dia sayang kat kita. Dia duduk menyintai lama dah kita ni. Soleh, bangun semayang malam, main ujian sabak, dia suka kat kita. Tapi dalam banyak-banyak bidadari, tuan-tuan pun tahu lah kot, no? Ketua supervisor kepada bidadari semua ni tahu kan siapa kan? Tahu tak saudara? Ketua bidadari, saudara? Nelofa? Apa biar betul? Ketua bidadari saudara? Al-mar'atu salihah. Isteri yang salihah. Isteri yang solehah tu lah jadi ketua kepada bidadari ni. Tu yang ada kita cerita kat tempat tu. Tu ada seorang tu kata, loh Ustaz, maknanya dia memang ikut kita sekali lah Ustaz. No? Maknanya orang perempuan kita dia ikut sekali lah. Nak masuk sekali syurga lah. Lah, siapa? Tak boleh ejah pergi tempat lain ke apa Ustaz? Tolak dia pergi syurga lain kan Ustaz? No? Dia memang kena ikut lah Ustaz.
Takut bergaduh lagi ya. Ada apa? Syurga mana ada gaduh? Dalam syurga tak ada jealous lah. Mungkin akak-akak ni syok lah depa bidadari ya. Apa duk ketik kuku dia lah, duk memang shampoo rambut, syok lah depa. Dah tak. Tak, dalam syurga tak ada cemburu. Lah ni tak usah duk bayang lah. Macam mana tak jealous tu pelik lah. Matilah dulu. Nanti masuk syurga baru tahu. Dia dalam syurga dia tak ada jealous, dia tak ada cemburu. Tu seronok tu. Maknanya bidadari tu dia mai secara bersusun, dia mai ramai-ramai. Macam tuan-tuan biasa makan sushi kot no. Sushi macam apa? Sushi King. Dia mai makanan susun, makanan Jepun tu. Susun. Bidadari macam tu lah kot no. Dia bersusun mai. Tengah-tengah tu ada wasabi. Orang perempuan kita tu. Dia pusing. Tak faham. Jadi maknanya kok mana pun Allah akan bagi. Allah akan bagi nikmat yang tak berkesudahan. Namanya syurga. Ada hak lagi syok lagi Tuhan sedia dalam syurga, iaitu nikmat hak jarang-jarang orang dengar, iaitu Allah jadikan apa? Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihu syamali fatahtu fi wujuhihim wa siyabihim fayazdaduna husna wa jamala. Nabi kata dalam syurga nanti ada pasar. Tak tahulah pekan hari ke apa, ada pasar nanti. Dalam syurga ada pasar. Pada setiap Jumaat. Ada pasar lagi dalam syurga. No? Allah Ta'ala ni dia maha memahami. Hamba dia memang jenis hidup ni suka duk pi pekan hari, pekan nat apa. Tak apa, kita buat. Kita buat bagi dia. Bukan nak beli apa sangat pun. Kata para ulama, antara hikmah pasal apa yang Tuhan buat juga dalam syurga ada apa nama? Ada pasar ni pasal apa? Iaitu tempat pertemuan semua ahli syurga untuk saling bersembang, cerita pengalaman hidup. Lagi Allah lah jumpa di pantai Johor dulu no. Dekat restoran apa? Jahat sotong, jahat tembun, jahat baik soleh apa? Allah. Mati pasal apa? Kita makan kenyang lah. Lintas jalan tak tengok kiri kanan, bam kena lori ayam lah. Meninggal. Tu no. Jadi kenapa? Kita biasa COVID. Kena COVID. Tak ada siapa boleh mayang. Tu sedih. Dia akan saling bersembang. Di pasar kan kadang kita bukan nak beli barang pun. Kadang nak menengok orang. Syok tengok. Balik tak beli apa pun. Sampai kat tongkat motor kawan tanya lah. Tak beli apa? Tak ada apa saja tengok. Dia pasar dia macam tu. Tuhan bukan buat untuk nak jual beli dah pun. Jual beli apa nak semua dapat. Tuhan jadikan dia sebagai tempat pertemuan. Kita bersembang-sembang balik pengalaman hidup kita dulu. Susah payah hidup dunia lalu. Mati pasal apa? Kita kacau dua-dua malam raya. Kacau dua-dua terjatuh dalam kawah. Lemah dalam dua-dua mati. Allah ada dia sembang-sembang. Seronok juga tu. Itu Allah jadikan. Dan dalam syurga tu pula ketika ada pasar tu, ada angin yang bertiup. Dia tiup, kena aja muka ahli syurga. Dia kuai handsome, kuai cantik muka. Tiap-tiap kali angin tu menyapa kena muka ahli syurga. Ni keindahan. Tapi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam banyak-banyak nikmat syurga, yang saya ingatlah, kalau saya tak cerita, saya rasa tak kena lah pagi ni. No? Yang kita kata hijrah nak ke syurga ni. Rupanya salah satu nikmat yang sangat mudah untuk kita nak buat, Allah akan bagi kat kita, iaitu dapat rumah dalam syurga. Dapat apa? Dapat rumah dalam syurga. Dunia ni pun ada orang hijrah. Daripada Kedah, dia pergi duduk Selangor. Hijrah juga. Tapi kita nak hijrah daripada dunia, pi masuk syurga. Dengan izin Allah. Apa dia amalan dia? Nak dapat rumah dalam syurga. Ada ke kadang orang tak faham. Dia kata, Ustaz, kita masuk syurga tu padan dah. Jadi, apa nak rumah pula? Dah hang ni siapa daripada dunia gelandangan ni? Orang dalam syurga pun mesti nak rumah. Takkan dia melepek tepi sungai, tak ada rumah. Mesti kena ada rumah. Orang panggil, dah di dunia ni pun, kadang nak beli rumah pun kadang orang kadang tak mampu. Ada orang sampai meninggal menyewa. Tak berasa rumah sendiri tau. Tak apa kalau tumpang duk rumah mentua ke apa. Rumah sendiri tak merasa. Kadang kalau di belah Kuala Lumpur tu kadang tengok harga rumah. Oi, sakit kepala tengok. Migraine tengok.
Harga dia tu 1.6 juta. Rumah mampu milik. Dia tulis rumah mampu milik. Tu bukan mampu milik tau. Mampu doa. Allah, Allah. Mampu tengok lah. 1.6 juta. Satu tu tak lah. 0.6 tu insya-Allah. Ya Allah, orang kata kerja hidup mati balik tak tahu, tak dapat dah rumah macam tu. Ada amalan dapat rumah dalam syurga no. Apa dia amalan-amalan ni kita nak cerita no. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Antara amalan nak dapat rumah dapat dia sebenarnya masuk syurga tu pun nikmat dah, rahmat dah. Ada pula rumah dalam syurga tu lagi kemas. Macam tuan-tuan lah pergi umrah, pergi Mekah kan, orang tanya, lama tak nampak dah, pergi umrah hari tu. Oh, pergi umrah ke? Duduk di hotel mana? Ada orang duduk di hotel Ajiat, duduk di hotel mana. Dia kata, saya tak duduk hotel. Lepas tu, saya ada rumah di sana. Oh, kemas. Dia bunyi lain tu. Kan Zamzam Tower tu. Rumah saya belakang. Oh, belakang Zamzam Tower tu rumah dia. Senak kita dengar tu. Kemas hang ni dengan King Saudi apa nak menakan ke apa? Kemas sangat. Dia tak ada hotel, dia ada rumah sana. Dia lagi dahsyatnya, ada orang rumah di sana. Oh, waktu kemas. Waktu yang ramai tak berani buat tu. Nah, kena jadi tokek lu, baru boleh buat apa. Nah? Jadi sama juga dengan amalan ni. Nabi SAW menyebutkan, antara amalan-amalan mudah, nak dapat rumah di dalam syurga, ini saya sebutlah mana haddan. Banyak amalan dia. Yang pertama sekali adalah, iaitu orang yang suka memenuhkan saf-saf yang kosong. Ini amalan dia pertama. Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang suka menutup kekosongan dalam saf-saf semayang, Allah angkat darjat dia, Allah benakan rumah untuk dia. Sebab itu bila kita semayang, ada ruang-ruang kosong, belum kita nak untuk bila ada kamar Allah akbar asyhadu an la ilaha illallah. Masa tu kita duk rosak-rosak daripada duk nak ejah-ejah saf kan. Depan kita ada kosong, masuk. Depan kita ada kosong, masuk. Perbuatan memenuhkan saf hak kosong itu di sisi Allah besar nilai dia, Allah bagi rumah dalam syurga. Simple. Senang je. Ada ruang kosong, masuk saja. Dia biasa muslimin lah, orang lelaki-lelaki. Biasa kadang Jumaat. Dia main lewat. Diri ramai kat luar kan. Diri tara nak tunggu apa? Ibadallah. Innallah ya'murukum bil kan hujung punya khatib punya khutbah tu. Jadi bila qomat je baru masuk. Kadang tu imam duk baca Fatihah, duk ejah sah lagi. Dia kadang kalau majlis besar-besar macam tu tuan-tuan. Tu imam habis Fatihah duk sah tak habis lagi. Duk isi tu yang suruh main awal Jumaat. Kadang dia tak faham pahala unta ke lembu ke ayam ke telur, tak apa dia tak. Janji syurga. Makan pisang. Suruh main awal. Jadi tidaklah jadi masalah ni nak ejah sah tu ada kosong. Tak apa. Fill in the blank. Orang Sikh kata. Nah, mutu dak orang tu. Mu tak kelek kapung kan. Fill in the blank. Fill in the blank, jatuh belak. Dia nak main tu, dia nak main dah. Tadi orang tegur kita, ustaz mana tak cakap Sikh pun. Sabarlah. Tak makan lemu ni. Kan? Dia ada ruang kosong, kita masuk. Tuan-tuan buat lagu tu saja, rumah satu dalam syurga. Mana kunci? Matilah dulu. Tanya kunci apa, minta kunci nanti lu mati lu dapatlah kunci nanti malaikat bagi ya. Masuk rumah dalam syurga. Tu. Cuma ada satu perangai orang kita hak kita nak pesan lah, kita nak tegur no. Orang hak duduk sah depan-depan ni, kalau sebelah dia kosong, eloklah dia panggil hak belakang. Ni kosong ni. Mai. Dia panggil hak belakang, mai depan. Tu bagus lah. Hak tak berapa nak eloknya adalah depa ni sah hak belakang. Depan tu kosong. Pakat duk semawa. Tahu semawa? Pakat duk semawa. Sila. Sila. Ada sila. Sila. Ada sila. Pakat duk lawan sila. Suruh pihak sah hak kosong dah. Biasa jadi dah.
Dia duk semawa kawan sebelah pi depan. Setengah ulama kata perbuatan lagu tu boleh jadi makruh. Tuhan tak suka. Sungguh pun perbuatan tu bukanlah kata dosa ke apa. Tapi ada benda dalam dunia ni, ada benda dalam hidup kita, bukan semua kita boleh semawa orang. Dak awak hang tak pi. Hang duk semawa orang, buat apa hang lepi? Ada sila-sila. Dak dia haji. Dia punya janggut ada 3 inci lebih badan kita. Lepas tu suruh dia, jadi apa kira janggut pula dah? Pilah. Tapi saya faham. Dia sebenarnya soft depan ni yang tahu kan, soft paling afdal orang lelaki-lelaki soft depan. Yang paling depan paling afdal orang lelaki-lelaki, orang jantan. Soft paling afdal orang perempuan, yang paling belakang tu perempuan. Tapi yang muslimin pula terbalik dah. Sampai-sampai dia cari tiang. Tiang dulu dia cari ahlu tiang. No? Ya, lepas tu dia kuit kawan dah. Ya, sini. Ya. Tempat kita. Apa benda lah. Hijrah dan hijrah. Sah tak hijrah lagi. Naiklah depan. Tapi saya faham. Duduk sah depan ni bukan semua orang berani. Itu yang Nabi kata kalau tahu pahala. Sampai nak mengundi lah. Sampai nak maknanya. Bukan mudah lah ni sah depan ni. Pasal risiko nak ditolak jadi imam tu senang. Sebab tu kadang tu ada orang dia punya takut nak jadi imam, baik dia pakai t-shirt. Takkan ada orang tolak ni. Dia pakai macam ni, semua jubah pula orang hak putih tu, orang Pak Long. Tu memang imam 1, imam 2 tak mai siap. Janggut pula putih. Kemas. Ni kemas ni. Dia dengan Datuk Paduka Mufti lebih kurang. Dapat gaya lebih kurang. Kan? Sebab tu dulu ada perumahan penjawat awam dulu. Mereka semayang. Adalah seorang ni, dia nak melawat cucu. Bang Asak, dia pun turun pergi mayang di surau penjawat awam ni, ada perumahan ni kan. Ya. Tengok mereka semua hak mai pun semua duk mayang sunat lah. Tara nak mayang tu, mayang sunat dulu kan. Mayang sunat qabliyah tu, mayang tu. Lepas tu, mereka pun tak ada siapa macam nak komat lagi. Lepas tu dia pun tengah mayang sunat, tapi dengar depa tu duk kuik-kuik. Pasal haji ni, hak main melawat cucu ni, dia kurta. Dia pakai kurta. Hak nu semua t-shirt, Hari Keluarga Kementerian, hak ni Pejabat Pembangunan Wanita apa, semua t-shirt, hak belakang-belakang tulis-tulis semua tu. Depa tu hak dia pula perasan, depa tolak aku bos lagi imam. Dia punya sujud bukan main lama. Lama pasal dia pun bukan reti nak jadi imam pun. Jangan ditolak lah. Panjang cerita dah, lain kali saya sambung. Ada kesudahan dia. Lagi tak syurga lah kita lagi kan. Cerita syurga tak habis. Jangan main-main. Lepas tu tentu hak pakai jubah, pakai ni. Budak tapi ni bukanlah nak menakutkan. Awak lalat suka metanik tu. Dia satu, kalau kata Imam Syafi'i, berpakaian soleh akan ajak hati kita untuk malu nak buat benda tak elok. Tu yang buh piah atas kepala ni bukan apa. Ada rasa sedap diri sikit. Nak pergi karaoke ke, urut tapak kaki amoy ke, dia berasa segan walau boleh lipat. Dia benda ni boleh jah, boleh lipat masuk. Boleh, benda boleh jah. Tapi dia ada segan sikit. Dia segan tu dia ada. Ingat hang pakai lebay tu nak buat benda merapu tak jadi. Kan? Saya pun kadang alhamdulillah lah, maknanya laluan hidup saya ni Tuhan pilih belajar agama. Orang kenal sikit-sikit jadi ustaz. Di mana-mana pun orang hormat. Jadi kita hak muda ni pun kadang ada, dia bohong lah tuan-tuan. Manusia ni dia ada ke kadang nak merapu-merapu tu ada, nakal-nakal, not. Tapi duk ingat kita ni ustaz. Duk mengajar orang. Dia ada rasa sikit. Kadang pergi kenuri. Allah lagu macam-macam lah. Jepridin lah. Fatimah lah apa. Selamat tinggal pujaan. Tuan-tuan kenuri kahwin kan karaoke. Hak paling nayang asal dia? Hak duk tepi speaker tu lah. Guguk tak telinga kan. Nyanyi bukannya sedap pun. Tapi kita kena pergi kahwin syok-syok karaoke. Kita main. DJ dia nampak tu. Daripada jauh dia nampak. Mengumumkan ni ustaz kita. Ustaz TV. Ustaz Ilyas apa kita main. Tuan rumah punya kelang kabut. Dia tukar lagu. Bila Israel datang memanggil. Itu lagu orang mati. Tukar. Pergi haji artinya menuju Allah. Ada. Dia kata janji nasyid. Itulah DJ pun. Dia follow YouTube mana lagu nasyid tak tahu. Kita kadang rasa alhamdulillah. Kurang-kurang kita
Tak dan kata apa pun. Dia nampak kita, dia rasa segan. Tuan-tuan hak berpakaian soleh ni, sekurang-kurangnya kawan hak duk membawa, mengumpat, mengapa tadi tu, dia mat, hajah tu main. Dia ada segan. Tapi kena beringatlah. Wirid kena hafal lah dalam kepala ni. Dah pakai smart segak, orang pelawar kita pergi depan. Jangan tak bunyi langsung. Pasal ada kat orang kadang tolak jadi imam tak. Dia kata, payah Ustaz, saya kalau jadi imam, saya doa. Memanglah semayang asar, lohok bukan bunyi apa pun. Tapi doa tu payah tu. Benda boleh je. Doa saya pelawar lah orang belakang, bukan payah pun. Wirid kan pelan sikit-sikit. Tonik. Lebih kurang, boleh hejah lagi. Tak doa tu lagi. Pusing belakang, semua orang belakang. Buat batuk sikit. Suruh haji makmum belakang tu doa. Kalau dia faham lah. Kalau dia pun tak faham, dia semua kita boleh. Allah. Tak boleh pakai makmum pun. Bacalah apa yang boleh tuan-tuan. Baca Rabbana Atina, buang 40 kali, selesai masalah. Dia kata macam aku bisa dengar doa tu kan. Tu. Penuhkan saf yang kosong-kosong. Darjat Allah angkat. Syurga, dalam syurga ada rumah Allah bina untuk kita. Amin. Satu. Yang kedua. Amalan kedua dapat rumah di dalam syurga. Iaitu amalan yang senang-senang saya sebut. Iaitu rajin membaca surah Al-Ikhlas dalam sehari 10 kali baca. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa hak baca qul huwallahu ahad dalam sehari dia baca 10 kali, Allah binakan untuk dia dalam syurga. Ini bukannya rumah lagi dah. Kalau rumah bahasa Arab kata bait. Bait atau baitan, rumah, sebuah rumah. Nabi sebut kali ni qasran, istana dalam syurga. Istana. Tak dapat masuk istana anak bukit pun tak apalah. Kita sendiri dapat istana dalam syurga. Seronok. Dapat istana dalam syurga tuan-tuan. Allah binakan. Amalan dia apa? Baca qul huwallah sampai habis lah. 10 kali sehari. Cuma masa tu Sayyidina Umar dia ada di samping Nabi. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, idzan istaksir. Ya Rasul, habis tu kalau orang tu taklah baca 10 kali qul huwallah, dapat istana. Kawan tu orang pencin. Bukan buat apa dah, tak gaduh apa dah, duk tengok orang jual mok, jual periuk, jual belanga di TV tu. Tu dia kalau dah 10 kali pun istana ngungak-ngungak 500 qul Allah dia baca. Dapat apa? Kalau kita di tempat Sayyidina Umar pun saya ingat soalan sama kita nak tanya. Ni orang hak kerja kalut 10 kali pun gagah. Ni hak tak buat apa-apa ni duk melangut. Tu kadang saya tengok kadang ceramah kan saya nampak mulut tuan-tuan duk. Saya rasa qul Allah tu dia baca tu. Kau duk kata benda lain. Lama ustaz ni panjang lah syurga apa panjang tu apa. Kan? Rupanya apa Nabi kata? Allahu aksaru wa atyabu. Nabi kata Allah boleh bagi lagi banyak, lagi besar, lagi canggih. Allah kan maha. Maha kaya, maha memberi, maha luas rezeki. Apa duk ingat Tuhan? Boleh ke Tuhan bayar aku ni? Banyak macam kalau Allah jenuh dia nak bayar. Apa ingat Tuhan tukar kedai ke apa? Allah Ta'ala maha tuan-tuan tahu. Yang kita duk sibuk, ya maha. Allah tu serba maha. Kita buat amalan, Tuhan bagi dan bagi dan bagi. Boleh tuan-tuan, qul huwallah sehari 10 kali. Saya saja baca habis. Order makan tom yam apa tak main-main lagi. Apa ni kuatiau kerang iman. Iman dah ada dah. Order pula lagi. Padahal 10 kali sampai. Dapat rumah dah. Istana dalam syurga. Kuatiau dah dapat. Istana lagi dapat. Dia pasal ni nak buka apa? Saya baca fadilat ni pasal nak bagi semangat. Tuan-tuan tahu tak? Ada setengah orang memang kalau macam hari tu kan PKP. Memang ada suami-suami yang isteri dia komplain. Macam mana Cik Abang di rumah boleh? Jadi imam kata. Memanglah dia imam ustaz. Tapi
Dia baca qul huwallah. Qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Lagu je ubah pun saya perasan. Lagu je diubah pun. Dia sebenarnya qul huwallah ni ada fadilat dia tu kita sebut tadi tu. No? Ada kawan kita dia jadi imam tarawih di rumah dah lah buat 8. Ke-8 semua qul huwallah. Kita ubahlah sikit alha qul huwallah, wal'ah qul huwallah. Ada kan? Lepas 15 tu inna anzalna. Lepas tu dah dia 8 semua qul huwallah, mempertahankan qul huwallah tu. Tuan-tuan bayang kalau dia tu imam di masjid, jenuh surat sampai pejabat agama. Komplainnya mesti surat layang. Apa imam qul huwallah manjang. Tapi lepas ni tuan-tuan dah ada dalil, no? Maknanya kalau orang perempuan kita bising lagi, qul huwallah, qul huwallah istana tau. Ni. Dapat dalil. Tu ada orang kata saya, Ustaz Wat tak baca ni masa sebelum PKP itu. Tidak boleh kita balas kat orang perempuan kita. Tu ni ingat ni dia punya fadilat kelebihan dia. Baca surah Al-Ikhlas sehari 10 kali. Itu yang kedua. Amalan yang ketiga nak dapat rumah di dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan ni saya ingat mungkin dia berat sikitlah, bukan berat lagu mana. Maknanya tak semua orang boleh buat benda ni. Tapi siapa yang pernah jadi benda ni, kita bagi semangat kat dia dengan hadis ini. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu orang yang kematian anak masa kecil. Orang anak dia mati masa kecil. Iza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi qabattum walada abdi fayaquluna na'am. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat-malaikatnya, bila mati saja seorang daripada budak-budak ataupun anak-anak, apa kejadian pun, dah cabut dah nyawa hamba ku itu, dah cabut dah. Malaikat pun jawab, na'am, ya, cabut dah nyawa budak tu. Fayaqulu qabattum samarata fuadi, dah cabut ke nyawa buah hatinya. Anak kan kesayangan mak bapak. Pasal dia tak ada perangai macam-macam lagi. Jadi kita sayang. Balik kerja penat, letih lagu mana. Dah kata anak ke cucu pun sama lah. Dia peluk. Jadi seronok. Jadi penghibur. Dah cabut dah buah hati pengarang jantung intan payung tu dah cabut dah. Tuhan tanya lagi sekali. Kata para malaikat, na'am, dah cabut dah. Allah tanya lagi, maza qala abdi. Mak bapak budak-budak tu mulut depa kata apa? Tak kala anak depa mati, mak bapak dia duk kata apa? Tak ada lah mati. Kalau tu tak buat main kolam mati lemah tak ada, jatuh langgar lori tu. Kalau tu dia duk teriak, duk riau, duk apa depa kata? Kata para malaikat, fayaquluna hamidaka wastarja. Ya Allah, mak bapak budak-budak tu, walaupun anak mereka meninggal dengan macam-macam tragedi, mereka tetap memuji-mujimu, Ya Allah. Mereka duk pujimu, Ya Allah. Istirja' inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mulut mereka duk ulang hak tu pula. Kan? Atau mungkin mulut dia kata apa? Ni semua ketentuan Allah. Simpan awal anak ni. Tuhan sayang dia lagi. Kan ayat-ayat. Orang lagu tu dia beza tuan-tuan. Dia orang ada agama ni lain. Sebab itu yang nak jadi teriak, nak riau ni apa dia? Mati hak jenis mengejut. Insiden lah. Biasa aksiden apalah. Kalau hak terlantak 3-4 bulan, setahun 2 tahun tu lain. Orang maknanya dah ada jangkaan dah. Lepas baca Yasin tak mati-mati lagi. Hak tu bukanlah tak apa sedih sangat lah. Pasal orang pun ada setengah orang, eloknya matilah kot no. Elok mati. Tak mati lagi? Oh, lambat kan? Mungkin. Hak yang nak sedih ni, hak ni. Hak yang mengejut-mengejut, hak pagi tadi duduk kuliah duha sebelah dia ni. Tunjuk sini pula. Tak tahulah siapa-siapa. Kan? Biasa hak dengar ceramah lah pi dulu kan? Kan macam mana? Ke hak ceramah dulu? Tak tahu kan? Jadi hak tu nak jadi sedih tau. Baru tadi tu gelak dengan dia. Allah, dia tak ada arah. Dia sebab hak tu. Lagi-lagi anak-anak kesayangan. Lepas itu dalam hadis yang lain Nabi SAW ajak, mana-mana orang hak meninggal,
kita yang hidup ni tak usah duk teriak melampau. Pasal apa? Dia dalam hadis disebut niyaha. Maknanya orang yang mati tu dikebumikan akan dihempuk, dipukul malaikat berdasarkan volume orang hidup punya tangisan. Awak mati. Tu, lagi kuat volume, lagi kena empuk bawah sana. Jangan. Memang sedih. Banyak berita. Biasa pak tu yang duk pergi ambil anak di sekolah. Ni dia kalut, dia minta orang perempuan dia tolong pergi ambil Ustaz. Orang perempuan dia pun ada lesen tapi lama dah tak bawa kereta. Sekali bawa, Allah, terjun. Dengan anak-anak semua meninggal. Hak suami tu apa perasaan? Dia ada rasa, faham tak? Dia mai lah kalau tahu. Dia mai semua benda tu. Tak pasal dia yang duk ambil lalu. Anak-anak dia duk ambil. Hari ni dia minta tolong Ustaz abang. Dia mai orang sedih kan? Maka hak sedih dalam keadaan bersangatan ni, janganlah sampai kita duk riau macam tadi kita katalah. Riau yang melampau-melampau sangat ni, tuan-tuan tahu kan? Itu perangai jahiliyah. Jahiliyah. Dan memang saya pun tak sebutlah di sini, umum je lah. Memang ada agama yang kalau ada orang mati, agama tu punya fahaman, dia bayar orang untuk teriak. Dia bayar orang untuk teriak. Yang orang hak main teriak tu pun kadang tak kenal si mati tu pun. Dia bayar untuk teriak. Tuan-tuan tahu tak siapa? Ni kita duk sembang dengan depa lah bang. Kan? Siapa you bayar orang menangis? Taklah nanti kalau ramai orang nipu. Jadi Tuhan rimas Tuhan tension ramai menangis, bising. Syurga lah. Itu, dia macam tu. Dia macam tu. Pahaman depa. Dah hingat saya. Dia duduk menangis, dia duduk air hidung semua keluar, syurga lah. Dia ingat Tuhan macam tu apa? Pahaman depa. Nak? Lakum dinukum waliyadin. Agama depa, kita agama kita. Tak tusuk kita bukan hina. Tu depa sebab kita. Pahaman depa. Jangan duk teriak melampau nah. Jangan menengih dengan. Dan anak pula orang perempuan pula. Riau sangat-sangat. Buat macam mana? Dah tak kedil buat macam mana? Riau, abang tinggal kami. Dah tak siapa nak jaga anak kecil lagi dia. Tok Bilal ada sebelah. Saya pun ada. Saya kan ada. Saya pejuang ibu-ibu tunggal. Boleh. Kan? Banyak. Dia sebenarnya jaga ibu tunggal ni besar pahala. Nak pula ibu tunggal tu ada anak lagi pula. Allahu Akbar. Tak faham tak ni? Nak anggur pun tak berani. Sembang Sembang bolehlah ustaz. Ustaz pun tak buat. Saya pahala niat jadilah. Kan? Cerita kita tak habis tadi ni. Nanti Zat. Fayaqulullahu bnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman kepada malaikat-malaikatnya, malaikatku semua, binakan rumah untuk mak bapak budak-budak tu. Anak mereka lemah dalam kolam. Ada kes hari tu kawan saya di Melaka hari tu, anak dia memang dia jaga anak kecil. Setahun lebih mangkak, baru bukan boleh kaki, baru boleh duduk mangkak je. Jatuh dalam kolam ikan tu. Nak jadi cerita, anak dia jatuh dalam kolam ikan, kawan main teguk. Pi sembang Zat dengan kawan. Orang ni dah berbuih lah. Ni kan. Waktu kolam tu dia kambuh tu. Dia tak boleh. Dia tengok kolam tu dia anak dia kan. Lama. Dia kat 2 tahun nak pulih balik dia punya kesedihan tu. Pasal tu dia rasa tu salah dia. Dia salah dia. Orang sedih macam tu tuan-tuan. Tu kira orang haji main masjid tu duk ikut saya ceramah tu. Dia pujuk kat 2 tahun tu dia nak pulih dia punya hibah tu kan. Allahu Akbar. Kalau orang tak ada iman tak tahu lagi ya. Kan kolam ikan, dengan ikan pun salah. Apa ikan tak abang dengan anak aku jatuh apa? Ikan apa kena aku? Dia kena. Lalu Allah Ta'ala kata binakan untuk mak bapak budak-budak tu sebuah rumah. Dan namakan rumah itu. Ada nama. Rumah untuk mak bapak hak mati anak masa kecil tu, binakan untuk depa rumah dan namakan rumah itu Baital Hamdi. Rumah orang suka memuji. Ada nama dia apa?
perumahan. Dia ada nama perumahan kan. Nama-nama perumahan ni kan ada. Tuan-tuan kalau duduk pergi rumah perumahan orang-orang yang kampung-kampung mungkin tak ada lah. Di pekan-pekan kan. Apa? Lavender high ambangan high apa. Dia ada perumahan, dia ada nama dia. Replisia. Duduk belah mana? Kami duduk belah Replisia. Oh, sana. Jadi kita tahulah. Nanti tuan-tuan duduk dalam syurga. Habis apa semayang pun tak dah. Buat apa dalam syurga? Mana ada semayang? Semayang ibadat apa tak ada dah. Pusing, duduk berjalan, duduk round, duduk jogging ke apa? Tengah duduk jogging-jogging tu. Baitul Hamdi. Rumah orang suka memuji. Tuan-tuan pun tahulah. Rumah siapa dia? Rumah siapa dia? Rumah orang kematian anak masa kecil. Kita tahu lah. Mereka akan duduk sama-sama mereka satu perumahan. Mungkinlah mereka duduk bersembang lah kot. Itulah menyesal lah dulu ni. Tapi tak apalah. Syurga juga lah jangan kan. Dia anak-anak mati masa kecil ni. Untungnya mak bapak dia. Anak-anak tu semua syurga. Tu kata anak-anak syurga no, mati masa kecil ni. Cuma mereka tu. Habislah ustaz mana mereka tak syurga? Belum kiamat apa lagi. Mereka duduk lah. Kalau bahasa dunia ni kita panggil apa? Holding room. Bilik bunga raya. Bilik bunga Tanjung. Bilik untuk duduk Ustaz. Sementara nak masuk dalam. Dia tunggu tang tu Ustaz. Macam tuan-tuan biasa pergi airport, lapangan terbang, kalau di KLIA kan. Kan sebelum nak masuk, nak boarding dalam tu, dia ada ni lounge, executive lounge. Dia ada macam bilik orang rehat-rehat, mandi, makan-makan Ustaz sementara nak masuk. Kalau tak dapat bilik executive lounge tu, duduklah di kerusi besi tu. Baris dengan Bangladesh, Nepal, duduk tidur tu. Sementara nak masuk, kita kan transit. Jadi orang hak bertuah tu, hak dapat sementara nak masuk syurga, dia duduk dulu. Anak-anak tu duduk situ lah. Lebih kurang nak bagi faham. Dia duduk tunggu di situ. Malaikat-malaikat pun pelawar mereka semua orang masuk syurga. Mereka kata apa? Kami semua menantikan abauna. Kami semua tunggu mak ayah kami nak masuk syurga sama-sama. Sebab itu hadis ni macam satu buah semangat buat kawan-kawan kita yang mungkin diuji dengan musibah anak meninggal masa kecil. Ada bahagian dia, ada fadilat untuk mereka. Tapi janganlah pula tentang anak dia dah mati masa kecil, ustaz pun abang kata syurga lah tempat dia nanti. Pak dia pun lama dah tak nampak main masjid. Orang kata, lah ujak-ujak anak meninggal tak main dah. Dia kata, tak apalah saya pun dah lama tak semayang. Pasal anak saya pun dah tunggu di syurga. Jadi tak apalah kita tunggu di sana lah kan. Dak lah ni yang syurganya anak hang bukannya hang. Hang belum tentu lagi. Pak pun tak semayang, tak boleh lagu tu. Nah tuan-tuan, ni itu kelebihan dia. Allah Taala akan bagi. Itu amalan dia. Amalan seterusnya dapat rumah di dalam syurga yang seterusnya adalah yang ni pun lagi semangat. Ni saya nak bagi semangat tuan-tuan semua ni. Iaitu amalan dia yang sangat mudah kita pun senang boleh buat. Iaitu orang-orang yang membina rumah Allah. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang membina rumah Allah di dunia, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga. Zaman Sayyidina zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, tuan-tuan kenal no? Sayyidina Uthman, sahabat pun dia, menantu Nabi pun dia antara bertuahnya dia 2 kali jadi menantu Nabi. Masa zaman dia, Masjid Nabawi tu umat Islam makin ramai. Jadi orang hak mai umrah ke haji ke, jadi maknanya dia makin lama makin sesak kawasan kompleks Masjid Nabawi. Tuan-tuan tahu kan, kompleks asal Masjid Nabawi, hak kubah hijau, hak tu aja. Mai zaman khalifah tu yang jadi kuai luas pintu pun banyak semua tu. Jadi dulu ni, masa zaman Sayyidina Uthman kan orang kaya banyak duit. Dia nak peluas masjid, nak bagi elok lagi, bagi selesa jemaah. Perbuatan dia nak buat lagu tu mendapat kritikan. Ada orang duk mengata sikit lah, orang duk cakap-cakap lah. Apa ni, nak ubah-ubah, Nabi dah buat, dia nak ubah-ubah. Sana tambah sini apa, pandai. Sayyidina Uthman, dia terus bagi ya. Berani dia. Pak mentua dia punya buat masjid ni, dia tahulah. Dia kata apa? Dia kata hadis tadi, man bana masjidan lillahi. Siapa bina rumah Allah, Allah binakan rumah sama dalam syurga nanti. Kata para ulama, hadis ini juga menunjukkan bukan setakat daripada tanah lapang baru nak buat. Dah ada masjid, kita bagi elok masjid kita.
pecantik elok kita, maka hak yang bagi sumbangan untuk bagi elok masjid ni, dia juga termasuk dalam kalangan orang hak dapat rumah dalam syurga. Ada orang ingat, daripada tak ada kepada ada. Hak dah ada dah, dia bagi elok lagi, dia bagi sumbangan. Kadang mungkin imam ke pengurusi ke apa beritahu, tuan-tuan semua kita nak mohon sumbangan sikit lah. No? Kita nak tukar kapek lah, kita nak tukar kapek. No? Pasal kita pun ramai yang, dulu sebelum ni ramai yang sujud lama. Tapi papah dah lama, dia ada kepam sikit. Dia ramai yang sujud pun jadi sat ya. Sujud, dia bangkit muka kerut. Dia kata bau stokin lah, bau kaki orang lah apa. Jadi kita nak tukar lah kapek baru. No? Siapa-siapa nak menyumbang, kita dah tabung. Kita dah tabung, silakan masuk dalam tabung. Tabung dah bagi dia, dah tabung. Ni tumpang duk sebut ni. Bubuh lah kalau ada. Nah. Masuk dalam tabung. Hak bubuh dalam tabung tu, berapa? Hadis tak sebut berapa ringgit. Tak ada. Kalau dalam hadis yang lain lagi sedap. Nabi kata, Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin. Siapa bina masjid, walaupun sebesar sarang burung. Sarang burung besar mana? Burung pun tak sembahyang. Tapi, haluikan sarang burung tu. Mana ada masjid besar sarang burung? Dah. Agama nak ajak kat kita. Yang kita duk bagi tu, nilai dia sama besar macam sarang burung pun Allah akan benakan rumah dalam syurga. Tak disebut RM1, RM2, RM5, RM4, RM5, RM6, tak ada. Bubuhlah berapa pun. Dengan hati ikhlas dalam syurga dapat rumah. Itulah dia. Sebab tu saya rasa kita dah boleh mula dah tuan-tuan. Bagi sumbangan untuk pembinaan mencantikkan rumah Allah ni. Masjid kita pun cantik, tapi apa-apa saya pun tak tahu cerita tuan-tuan ni. Kok ada apa-apa tak kenal ke apa. Ada je pengumuman, tuan-tuan lah orang hak paling mula bagi. Saya bukan apa, kadang cemburu hak jenis-jenis penyumbang ni. Ni, setiap batang kipas, aircon semua hak ada ni. Macam aircon ni tuan-tuan kan. Aircon kita ada berapa ni? 6, 5. Aircon ni, orang hak bagi sumbangan aircon sebenarnya tak ada masalah sangat. Tapi aircon ni yang dia punya, apa? Nak bayar bulan-bulan tu. Beli sebiji, tak ada masalah. Nak bayar bulan tu. Pasal aircon ni, elektrik tu dia bayar bukan pakai doa. Tu masalah tu. Dia pakai duit. Dia doa tak berapa sangat. Dia pakai duit. Jadi al-fulus. Al-fulus. Tahu al-fulus? Dia pakai fulus. Jadi dia kena sumbangan lah. Itulah tu. Tu saya ingat ada orang dah lah dia sumbang aircon. Elektrik bulan-bulan ada. Kalau saya di Bangi tu ada satu masjid. Ada seorang pesara guru, cikgu pencen. Tiap-tiap bulan elektrik masjid tu, bil elektrik dia bayar. Dia bayar. Memang dia kata dia hidup bukan boleh mengajar orang, dia bukan alim apa pun. Hak ni dia dapat syurga pun. Dia memang macam tu. Siapa hak wakaf aircon, kipas ni, mungkin hak wakaf-wakaf ni. Kot ada hak di kalangan mereka ni dah meninggal tuan-tuan. Syok. Sejuk dalam kubur. Sampai mayat sebelah pun tanya. Bang, tanya sikit. Awak kubur abang sejuk. Oh tu ke? Tak ada. Saya dulu wakaf aircon di masjid mereka ni. Lepas tu imam tu lupa pula tutup aircon. Sejuk sampai hari ni. Mungkin lah kot. Mana nak tahu. Ini bukan hadis. Contoh lah. Janganlah serius sangat. Mana nak tahu. Sejuk sampai kubur tu. No? Jadi moral of the story, tutuplah aircon lepas guna. Kan? Tu je cerita dia. Kan? Lepas tu kita punya apa lagi tuan-tuan? Tu kena kan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa-apa ni. Satu lagi ni mikrofon. Mikrofon masjid pun sama. Kadang-kadang ni mikrofon kita pun sedap lah tuan-tuan dengar apa tadi pun okey lah. Ada setengah kadang tu kita mohon sangatlah. Kalau boleh bukan sumbangan wang ringgit saja. Teguran nasihat orang ramai. Ada setengah masjid cantik, sejuk, kapet sedap semua, mikrofon tak sedap. Bila mikrofon tak sedap, jangan duk gaduh pasal apa ramai dengar kot luar. Ramai dengar kot tangga. Tak mau masuk pasal kami duduk dalam tak dengar apa. Apa satu tak dengar Ustaz. Ustaz duk melawak lah apa, kami duk dengar lah tapi duk luar lagi clear. Ada kan mikrofon lagu tu dia bergaung, bunyi dia bergaung. Sebab tu mikrofon ni dia tak boleh banyak tangan. Ni, mikrofon ni dia tak boleh banyak tangan. Hak duk jaga dalam tu dia tak boleh banyak tangan.
Mai Tok Imam, puasa tak sedap. Ni. Oh, dah. Tok Bilal bawa Allah. Meletup orang tua tu. Dia tak boleh. Dia tak boleh banyak tangan. Bila orang dah sumbang, kita guna elok-elok. Tu. Sebab dia adalah benda yang sangat sensitif ni, mikrofon. Sebab itu kadang kalau tuan-tuan tengok, kalau di Masjidil Haram, kita jadi khusyuk semayang Masjidil Haram ni, mikrofon dia sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita khusyuk semayang. Masjid kita setengahnya tu kadang, itulah kata-kata banyak tangan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru nak sujud. Kita telinga berdesi rasa, bergegak. Tuan-tuan pernah ada rasa bunyi berdengung, bergegak apa hidung? Tak boleh dia banyak tangan, tak boleh. Dia kena ada seorang. Kadang ada orang, dia memang jenis juara karaoke kampung. Pok-pok tu pandai bab bunyi-bunyi. Panggil dia. Jangan dia karaoke pula, suruh dia jaga sistem sudahlah tu. Bina rumah Allah, Allah bina rumah Allah masjid, Allah bina rumah dalam syurga. Dan satu lagi, iaitu amalan dapat rumah di dalam syurga yang juga mungkin tak ramai orang tahu, tapi besar pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia adalah meninggalkan perdebatan yang sia-sia. Meninggalkan salah faham yang boleh bawa bergaduh besar. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Nabi SAW bersabda, aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Dia kalau tengah syurga ni, kalau dunia tu harga mahal. Orang rumah belah kampung Ulu dengan tengah bandar mana mahal? Tengah bandar Rumah belakang Menara Lostak ke apa? Kalau di Kuala Lumpur tu rumah dekat area Kampung Baru, dekat area di Jalan Ampang. Itu rumah. Kadang rumah tak ada tanah pun. Kondo. Mahal. Tapi sebab dia tengah-tengah bandar. Tu yang jadi mahal. Dia pusat segala. Kan? Tapi di Kuala Lumpur tu banyak pusat. Kita kadang yang hak pakai kepiah ni pun kadang terbang kepiah. Budak-budak kita lah, bukannya orang lain pun. Kalau anak bangsa lain tak kata apa, anak-anak Melayu lah kadang tu. Pakai nampak pusat. Baju-baju pakai singkat-singkat, nampak pusat. Tu yang orang panggil pusat membeli belah tu. Itulah tu. Lepas beli belah. Ya Allah, Ustaz, kadang penin jadi. Tu yang Arab-Arab kadang. Arab-Arab kan, hak Mekah, Madinah kan, mereka duduk sana kan jubah abaya hitam semua kan. Tu mereka main sini pun mereka jadi terkejut. Jenuh istighfar. Astagfirullah. Kiri kanan. Paha ayam, paha orang, semua ada. Kita lah kadang tak tahan. Jadi, rupanya Nabi kata, ada rumah yang akan dimiliki di tengah-tengah syurga. Maksudnya rumah paling mahal. Rumah apa? Kayangan. Orang-orang kayangan ni, nak dapat ni, di tengah-tengah syurga. Siapa? Maknanya bukan senang tu nak buat perangai lagu ni. Dapat rumah tengah-tengah syurga. Perangai dia apa? Tak semua orang boleh jagalah. Perangai dia apa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Meninggalkan perdebatan, berdebat walaupun dia di pihak yang betul. Tu. Kita kadang tuan-tuan dalam masyarakat ni ada benda setiap kita ni bukan semua pun sepahaman pun. Tapi kita reti untuk hujung dia, tak apa. Tak apa, kita tak usah panjang cerita lah, habis tang ni sudah, habis tang ni. Tapi ada orang dia suka panjang. Pada dia benda boleh bergaduh buat apa bincang. Kita yang betul, benda boleh bincang buat apa gaduh tak? Dia kata benda boleh bergaduh buat apa bincang. Tu masalah. Saya pelik lah tuan-tuan. Benda tu kadang benda kecil je pun. Dia kerah pedai no. Dia ketegak nak gaduh kat kita tu. Tak sah lah. Tak boleh. Mana boleh. Ini kena tu. Tu nak jadi gaduh. Kadang kalau isu terawih tu kan ada geng 20, geng 08. Ni bukan kongsi gelap tu. Ni 8 rakaat. Saya di Kuala Lumpur tu
Tak mau sebut lah kan, banyak kamera ni. Ada masjid kadang tu terpaksa buat papan tanda. Macam kita kan ada papan tanda setengah tu apa, AJK, imam, pengkuliah, ustaz lah, untuk guru lah apa kan, dia ada signage dia. Di sana pun sama. Bila Ramadan saja, signage tu keluar. 8 rakaat, 20 rakaat. Kita sampai-sampai rela ada duk jaga. Kita buka tingkap. Oh ustaz, ustaz mana? 8 ke 20? Ustaz nak 8 ke 20? Ui, rela tanya saya, nak 8 ke 20? Tak rela nak jawab ni dia. Dia nak 8 ke 20? Tak, bersifar tu kan, bersifar nak 8 ke 20? Tak lah, kalau 8 tu 8 rakaat lah belah sana. Dia apa ni dekat dengan pagak, dekat. Pasal 8 kan balik awal. Kalau 20 parking dalam sikit, pasal depa lambat balik, nak witir lah apa lagi nak kan, banyak lagi depa nak morai apa dalam sikit. Oh, lagu tu sampai tahap kena buat lagu tu. Pasal gaduh. Hak 20 kata kami hak bagus, kami betul buat banyak. 8 kata kami hak betul ikut sunnah, kami 8. Gaduh tuan. Saya benda tu benda kecil je pun, tapi dia punya sampai kena macam tu, dia kena buat. Tak mau gaduh macam pasal senang susah gaduh dah. Kan? Dia tak tahu Nabi SAW, kalaupun Nabi tak buat, saya tak kata Nabi, kalau Nabi tak buat sampai 20 sekalipun, lamanya Nabi berdiri malam tu kalah orang 20 tu kalau ikut. Nabi semayang malam berapa lama tuan-tuan? Mula-mula Nabi baca Baqarah, Al-Fatihah, macam kita lah, Fatihah. Lepas habis Fatihah, Nabi baca apa? Surah Baqarah sampai habis tau. Baqarah sampai habis. Bukan ayat 1 sampai ayat 5 apa. Tak, sampai habis Baqarah tu. 3 juzuk. Rukuk, tak lagi. Nabi sambung pula Ali Imran. Sampai habis. Berapa juzuk pula tu? Rukuk, tak lagi. Sambung pula An-Nisa. Sampai habis. Baru rukuk. Total jumlah satu rakaat Nabi lebih kurang 662 ayat ke apa? 662 ayat satu rakaat. Tu yang bengkak kaki. Lama sangat berdiri. Kalau enak atau enak, kalau Allah tabat yada izajab, tengok kaki. Bila nak bengkak? Bengkak apa? Lama Nabi berdiri lama. Tu yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia biasa nak ikut Nabi. Dia nak ikut Nabi semayang. Terlintas dalam hati dia satu benda yang tak patut. Sahabat lain tanya, nak buat apa? Aku rasa macam nak berhenti. Macam nak mubarakah nak berhenti. Tak larat. Lama Nabi punya berdiri. Tu. Hang punya 8 tahu mana? Pukul 9, 9.30 balik. Nabi macam ni. Apa Nabi macam tu? Kalau betul lah, tersuruh bergaduh. Dah benda, tersuruh bergaduh. Tentang tu je lah. Tapi di Indonesia dahsyat tuan-tuan. Saya pun tak tahu, tapi apa, Kompas TV ke apa, ada siaran di sana apa, pesantren Kecamatan Karas, Jawa Timur. Dia punya pondok dia tu buat tarawih. Dahsyatnya. Depa kan isyak awal, dia mula tarawih lebih kurang pukul 7 malam. Habis pukul 3 pagi. Tiap-tiap malam. Mula pukul 7 malam, habis pukul 3 pagi. Habis tarawih dengan witir siap sahur. Kita kan moral. Lagi sikit lagi nak ke subuh dah. Maknanya apa? Tiap-tiap malam depa buat tu 30 juzuk. Yang saya ingat kalau kita salah seorang jemaah dia, insya-Allah cirit. Obat takbirah. Tapi depa masa saya dalam YouTube pun ada. Wartawan duk pergi buat siaran tu kan. Depa kata dia ingat hujung minggu kot, esok cuti malam tu depa balun lah. Tak. Tiap-tiap malam sampai ke ni lah, maknanya habis Ramadan lah, tiap-tiap malam penuh orang. Macam mana depa boleh semangat lagu tu tuan-tuan? Semangat 30 juzuk. Kita sini tarawih pukul berapa pula? 9.10. Lebih kurang 9.10, 9 suku apa kan. Habis 10.30 lebih kurang lah. Potret habis 11.45. InsyaAllah tu imam kena bunuh. Tak dijumpai dah. Jumpa kat tepi Ampang Jajar tu. Kena bunuh lah. Panjang sangat. Ikan sudah. Tu yang dulu ada qori daripada Mesir Syekh Jibril tu.
Syekh Jibril kan qari hebat tu. Dia main masjid wilayah Jalan Duta tu, yang masjid besar tu. Dia jadi imam. Dia memang sedaplah suara dia. Suara dia memang kalau dia alun ayat Quran menangis orang. Jadi maknanya kita hak Melayu ni tak faham sangat pun, alunan dia boleh jadi nak nangis. Dia jadi imam tarawih. Rakaat pertama, apa ramai orang Melayu kita. Allah. Ayat dia baca tu meruntun jiwa. Masuk rakaat kedua, lamanya waktu Arab ni. Lama. Tak larat. Tak ada sampai 8 dia berkata, cerah belakang. Tu baru Syekh Jibril. Kalau Mikail, Israel tak tahu. Dahsyat tu. Ini kita nak kata bukan semua orang mampu boleh buat benda. Jangan duk bergaduh dengan orang. Jangan duk bergaduh. Benda-benda kecil, benda-benda hak boleh buat bincang, jangan duk bergaduh. Tidak panjang cerita sampai kubur nanti tak selesai lagi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat dan kasih sayangnya pada kita. Cukuplah takat dia lah tuan-tuan, sembang-sembang kita pada pagi ini. Moga-moga bermanfaat dan Allah Taala bagi ilmu yang banyak petunjuk pada kita untuk kita sama-sama mengamalkan dalam hidup kita seharian, insya-Allah. Malam ini saya di Kok Diang, siapa yang berkesempatan jemputlah hadir, insya-Allah. Masjid apa? Masjid Sultan Salahuddin, Paya Station, Kok Diang malam ni. InsyaAllah mana yang berkesempatan dijemput hadir tuan-tuan. Dan saya nak akhiri pertemuan kita ni dengan doa. Moga-moga pertemuan kita ini beroleh rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk mendapat peluang menjadi ahli syurga-Mu dan kami menjadi jiran kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, kurniakanlah hidayah, petunjuk dan taufik-Mu buat seluruh ahli qaryah Masjid Al-Ittihad Sungai Baru Hilyak Kuala Sungai ni ya Allah. Jadikanlah di kalangan ahli qaryah ini anak-anak mereka ada yang menjadi alim ulama, menjadi orang-orang saleh, menjadi orang yang sentiasa memakmurkan rumah-Mu ini ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam amal saleh, dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan kami telah bertaubat kepadamu ya Allah dari dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada pihak masjid dan juga pada pihak Hafana Marketing Sdn Bhd atas kesudiaan tajaan kuliah pada pagi ini. Moga semuanya dirahmati Allah, ada rezeki kita jumpa pada lain-lain waktu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.